Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi kita berjumpa dalam satu video di channel YouTube Faizal Anwar. Dan untuk video kali ini saya ada satu tugasan dalam menolong ataupun membantu orang yang memerlukan. Semalam saya mendapat satu panggilan telefon daripada seorang hamba Allah ni yang meminta bantuan daripada saya untuk mendapatkan rawatan ataupun membantu beliau yang kini kurang sihat, yang dikatakan ada gangguan yang menimpa dirinya. Saya pun tak tahu ataupun tak pasti adakah betul beliau ada gangguan ataupun perkara lain. Jadi sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi ke rumahnya bagi membantu merawat. Saya bukanlah orang yang pandai dalam bidang-bidang ini, bidang ilmu macam gini ni, merawat orang. Tapi insya-Allah ada sedikit ilmu, sedikit kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya dengan tujuan untuk saya membantu orang lain yang dalam keadaan yang memerlukan. Kat luar sana ramai lagi orang lain yang lebih pandai, yang lebih berilmu daripada saya, tetapi Allah pilih saya untuk membantu hamba Allah ni yang sangat memerlukan bantuan. InsyaAllah segala ilmu yang sedikit ini saya akan membantu beliau, dan dengan ikhtiar menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, insya-Allah semoga semuanya dipermudahkan urusan saya merawat saudara kita ni. Sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi ke rumahnya. Sekarang pukul 10 malam. Satu perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda yang menonton video ini, bahawa gangguan daripada makhluk halus ni, tak kira lah jin ataupun syaitan ataupun sebagainya, memang wujud, dan kita kena percaya semua itu, kerana di dalam Al-Quran pun ada menyebut mengenai masalah gangguan daripada jin, syaitan dan iblis ini. Tidak kita kena yakin dan percaya bahawa semuanya ini adalah daripada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyembuh juga datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita mendapat masalah yang melibatkan gangguan daripada jin, syaitan dan iblis ni, jalan penyelesaiannya adalah juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menggunakan ayat-ayat daripada Al-Quran sebagai penyembuh untuk merawat segala masalah ataupun permasalahan gangguan daripada jin dan syaitan ini. Jangan sesekali kita menggunakan khidmat rawatan yang selain daripada rawatan yang berlandaskan daripada Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Islam. Ini amat bercanggah dengan ajaran yang dianjurkan oleh Islam dan boleh membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita dapat lihat ramai orang yang menggunakan khidmat mereka yang merawat sebarang gangguan ini menggunakan kaedah yang amat pelik sekali. Sebagai contohnya, isu yang viral seminggu dua ni, dan dalam channel saya ni pun saya ada mengulas mengenai isu ini yang melibatkan satu orang hamba Allah ni
yang mana beliau dan keluarganya mendapat musibah gangguan sihir. Isu ini sudah menjadi satu isu viral dan ramai orang yang ingin membantu keluarga ini. Akhir sekali isu ini menjadi berlarutan, berpanjangan yang menyebabkan perbalahan yang berpanjangan. Ini adalah disebabkan satu masalah yang ingin diselesaikan oleh hamba Allah ini menggunakan bukan selain daripada perkara yang diajar oleh Islam itu sendiri. Ini amat berbahaya yang boleh menyebabkan perpecahan dan juga perbalahan di antara kita sesama keluarga. Jadi nasihat saya, jika ada di kalangan kita ataupun saudara mara kita yang mempunyai masalah yang berkaitan dengan gangguan ini, cuba dapatkan daripada mereka-mereka yang memang menggunakan kaedah rawatan berlandaskan Islam dan tidak terkesan daripada ajaran yang dianjurkan oleh Islam, kerana kesannya sangat dahsyatlah yang boleh melibatkan pelbagai masalah di kemudian hari. Dan satu lagi, setelah mendapatkan rawatan daripada mereka yang berilmu dan menggunakan kaedah Islam, pastikan niat kita itu, nawaitu kita itu adalah untuk mendapat kesembuhan, bukan untuk kita mencari siapa yang melakukan perbuatan itu, kerana ini adalah satu kesalahan. Yang penting kita nak semua orang yang mendapat gangguan, mendapat musibah itu sihat, bukan mencari siapa yang membuat perkara tersebut, kerana jika kita mencari siapa yang membuat perbuatan itu, nescaya perkara ini tidak akan selesai dan masalah yang menimpa diri kita tidak akan selesai sampai bila-bila, kerana dalam diri kita itu masih lagi ada satu sifat amarah, sifat dendam. Ini menyukarkan untuk kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya agak susah untuk kita nak merawat masalah ini, kerana masalah yang menimpa ini, gangguan yang menimpa diri kita ataupun keluarga kita ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang berlaku itu adalah ada sebabnya, dan kita perlu, dalam kita mendapatkan pertolongan itu, kita perlu mendapatkan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berhati-hatilah bila mana kita ataupun saudara kita yang mendapat musibah gangguan ini, supaya betulkan niat hanyalah untuk mendapat kesembuhan, dan kesembuhan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada sesiapa, bukan daripada ustaz ataupun orang yang berilmu yang merawat kita itu. Kesembuhan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi kita musibah ini, dan kepada Allah jugalah kita mendapat pertolongan untuk menyembuhkan diri kita itu. Dan yang paling penting sekali, selepas kita mendapatkan rawatan yang diberikan oleh mereka yang berkebolehan dengan menggunakan kaedah Islam, kita perlu menguatkan diri kita, kerana setelah kita mendapatkan rawatan, jika kita masih lagi dan lalai dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya gangguan ini akan datang kembali. Itu sudah pasti, disebabkan ramai dah berlaku benda ni, kerana diri kita itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itulah benda gangguan jin ataupun iblis ini mudah nak masuk ke dalam diri kita, nak menyerang kita. Disebabkan benteng yang ada dalam diri kita itu adalah kurang, dan diri kita itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran kita tak baca, sembahyang kita tinggal, sembahyang lewat sebagai contoh dan sebagainya. Perkara ini sudah pasti akan memberi ruang kepada makhluk-makhluk ini untuk masuk ke dalam diri kita dan seterusnya menguasai diri kita. Sebab itulah berlaku gangguan sihir, makhluk halus ini, disebabkan diri kita sendiri yang tidak ada pelindung ataupun pendinding. Untuk mendapatkan pelindung dan pendinding ini, saya ada juga memberi beberapa tips yang sangat mudah dan yang semua orang pun dapat mengamalkannya di channel saya, di video-video yang sebelum ini. Antaranya, kalau saya boleh ulang kembali,
kita cukup dengan mengamalkan surah Al-Fatihah, melazimi surah Al-Fatihah dan mengamalkan 3 kul sebagai contoh sebelum kita tidur dan di waktu sehari-harian kita sentiasa mengamalkan 3 kul ini, 3 surah ini dan sentiasa membaca surah Al-Fatihah. Kalau kita mengamalkan kedua-dua kaedah ini dengan penuh keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah perkara ini akan menjadi pendinding kepada kita. InsyaAllah segala makhluk ataupun gangguan agak susah, payah untuk nak masuk ke dalam diri kita, seterusnya menguasai diri kita, kerana kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling utama sekali. Okey, sekarang saya dalam perjalanan untuk pergi merawat seorang hamba Allah ni. InsyaAllah dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala penyakit yang menimpa hamba Allah ini dapat kita hindari, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ard wala fis samaa'i wa huwa samii'un 'aliim. Okey, kita dah sampai ke lokasi rumah. InsyaAllah kita dah sampai. Kepada yang menonton video ini, doakan semoga semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan segala penyakit musibah yang menimpa hamba Allah ini dapat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita dah sampai depan rumahnya. This is Sparta! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, Alhamdulillah, saya baru saja selesai membuat sesi rawatan di rumah seorang hamba Allah ni. Dan insyaAllah sama-sama kita mendoakan semoga hamba Allah kita ni mendapat kesihatan dan syifa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan saya kira setakat ini saja video daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.